Tajuk yang akan kita kongsikan pada malam ini adalah tentang penyakit umat-umat terdahulu. Penyakit umat terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam yang berbahagia ini di Masjid Al-Madaniyah USJ 18. Terima kasih atas kesudian pihak masjid menjemput saya pada malam ini. Barisan pentadbir, ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, perempuan hajah, penonton-penonton, muslimin muslimat, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersempena malam yang penuh barakah ini, iaitu malam Jumaat, dan juga malam yang esoknya kita akan sama-sama menyambut iaitu hari yang penting dalam sejarah negara kita, iaitu Hari Malaysia. Dan marilah malam ini kita sama-sama memperingatkan diri kita, atau sebagai satu tazkirah, peringatan, moga-moga kita tidak menjadi di kalangan orang yang lalai dan lupa, lagi leka dan alpa, khususnya dalam kita nak berjuang mendapat dan meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang akan kita kongsikan pada malam ini adalah tentang penyakit umat-umat terdahulu. Penyakit umat terdahulu. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umam faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam. Kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, umat aku akan ditimpa dengan penyakit umat-umat terdahulu. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasul, apakah penyakit umat-umat terdahulu itu yang akan kembali menimpa, yang akan kembali kena pada umat akhir zaman ini? Lalu jawab baginda Nabi, ada beberapa. Pertama, Nabi menyebutkan iaitu al-ashar. Apa makna al-ashar? Iaitu terlalu banyak sangat berseronok, terlalu sangat banyak bergembira, melampau sangat. Kita dalam hidup ni, apa jua kita nak buat, pada asalnya hukumnya harus boleh. Makan, minum, bersahabat, berkawan, bergurau senda, itu boleh, tak ada masalah. Tapi apa jua dalam agama, bila dia ada melampau, yang tu yang dilarang. Hatta kalau makan pun, wakulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, kata Allah, tapi janganlah melampau. Pihak masjid kata, bungkus nasi tu ambil seorang satu. Bantai sampai 3 bungkus, pasal apa? Ini cucu di rumah datang ni, esok cuti dia orang datang awal. Cucu-cucu lah dia ambil banyak sangat. Apa kedekut sangat ustaz? Tak, bukan cerita kedekut. Kita dah diamanahkan ambil seorang satu-satu lah. Kalau dengan izin, lain cerita. Dia jangan melampau. Makan boleh, jangan melampau. Kadang tu kita tengok ada setengah hotel-hotel dia buat makan jenis buffet ni kan, bayar RM35, makanlah sampai se'eh. Tahu se'eh? Nyengek jalan, makanlah banyak mana pun, bayar RM35. Orang kita kadang dahsyat, dia ambil dah nasi tu menggunung, ketam tu peluk nasi tu, ketam tu dia peluk nasi, bayangkanlah erat dah tu peluk tu, dengan udang, sayur, dengan apa, dia ambil tu, dia terserempak dengan kita. Ustaz ini untuk anak tak tanya pun, tapi dia sendiri pun tahu kan, makan sampai melampau sangat tak boleh. Apa lagi jangan melampau, termasuklah juga gurauan. Orang yang terlalu berseronok sangat melampau, sampai kadang dia bergurau, dia melawak, melampau pun tak boleh dalam agama kita.
Dia sebab itu kalau kita adab dalam nak bergurau, dia mesti ada the do's and the don't. Dia ada syarat-syarat dia, ada undang-undang nak gurau kan. Tak boleh Nabi pun bergurau. Sampaikan sahabat-sahabat Nabi SAW pun, sahabat Nabi pun bila tengok Nabi pun gurau. Satu hari ada orang tu anak dia hilang. Dia cari anak dia. Lepas tu dia tanya Nabi, ya Rasul, nampak tak anak dia? Kan, ya Rasul, nampak tak anak saya? Nampak tak? Nabi tanya, anak kamu yang mata dia ada putih tu? Nabi tanya, anak kamu tu yang mata dia ada putih kat mata. Memang mata orang semua ada putih. Maknanya Nabi bukan Nabi nak mempermainkan orang yang tengah takut, orang yang tengah gelisah tu, bukan. Orang kan tengah gelisah, Nabi nak cool down, relax. Jangan risau sangat, jangan bimbang sangat. Jadi Nabi gurau, mana mata tak ada putih pula. Gurauan Nabi. Maka sahabat pun kata, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Ya Rasul, Tuan pun bergurau, Tuan pun melawak juga, bergurau. Apa kata Nabi? Na'am, ghaira anni la aqulu illa haqqa. Aku pun bergurau, tapi gurauanku adalah gurauan yang benar, bukan reka-reka menipu saja nak bagi orang gelak semata reka ayat. Tak. Itu maknanya benda yang betul, benda benar. Sebab itu kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kalau nak bergurau sekalipun, apa syarat dia? Pertama, gurauan yang tidak bersifat menghina. Menghina tak boleh lah. Body shaming. Sekarang body shaming menyebut bentuk badan orang, perut dia, hidung, telinga, apa. Tak boleh lah. Mana macam kau handsome sangat, cakap orang body shaming semua. Tak boleh. Ataupun merendah-rendahkan orang pun. Saya ni memang jenis kalau jumpa siapa-siapa pun, kita jenis suka bergurau. Kita ni anak bongsu pula kan, jenis suka menyakat. Kita ni lah, saya lah. Tapi kita reti hormat orang. Lagi-lagi orang kita tak pernah jumpa. Takkan tak pernah jumpa. Orang tak pernah kita jumpa rapat, kita segan nak bergurau lebih kurang. Tapi ada orang, dia relax kan? Dia pengurusi majlis, jemput kita ceramah, tak apalah. Dia tanya kita, Ustaz, nama penuh? Okey. Dulu belajar mana? Okey. Ustaz, dulu ayah kerja apa? Saya seumur hidup dalam ceramah ni tak pernah orang tanya saya ayah kerja apa. Macam tak ada kaitan dengan tajuk ceramah ni kan. Dia dah barangkali nak bertaruh, nak berkenalan, tak apalah. Dah ditanya, kita bagi tahu je lah. Oh, ayah saya polis. Oh, polis ayah Ustaz. Oh, jarang anak-anak polis jadi baik. Kejadian tu saya ingat 5 ke 6 tahun sudah lah. Tapi dia punya bekas tu sampai hari ni. Dan dia pun masa dia cakap macam tu, dia gurau Ustaz apa kan, cakap tu tak, dia rasa dia gurau. Tuan-tuan pernah jumpa kot orang macam tu, gurau kasar, faham? Gurau kasar, dia ingat benda tu kelakar tau, benda tu kelakar. Tak, kita dengan kawan baik pun kita tak take for granted. Alah, Ustaz tu pun jenis masuk air juga, Ustaz tu pun jenis gurau, takkan tak boleh nak gurau sikit, serius. Bukan tak boleh gurau. Kan kita sebut tadi, Nabi pun gurau. Tapi bersuka, bergurau, melampau pun orang menyampah. Bergurau banyak sangat, loya buruk pun orang menyampah. Jangan kata kita orang hadut melawak di atas pentas pun, loya buruk manjang, orang tak minat, orang jadi menyampah. Lagi-lagi itu yang pertama. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, pertama, gurau yang bersifat menghina, merendah-rendahkan orang. Yang kedua, gurauan bersifat lucah, benda-benda lucah. Ramai orang ingat lucu itu lucah, lucah itu lucu. Lucah itu lucu. Cerita malam Jumaat lah apa. Dulu kalau khusus kahwin, orang suka yang tu. Menceramah yang paling banyak cerita dalam seluar, dalam kelambu, cerita. Tuan-tuan tahu tak? Perangai duk cerita hal-hal diranjang ni, itu bukan perangai elok tau. Ada satu hadis Nabi SAW, Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahawa inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Siapa? Seburuk-buruk manusia di sisi Allah di hari kiamat. Siapa dia? Ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa taqdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Seorang laki-laki
yang menceritakan rahsia di ranjang dia bersama isterinya ataupun hal-hal yang sama waktu dengannya. Duk cerita dia dia dengan isteri dia malam tadi itu, malam pertama. Apa tuan-tuan pernah jumpa orang macam tu? Dalam masjid pula tu cerita benda-benda macam tu. Ni bukan kelakar. Kau nak buat lawak, carilah modal lain. Duk cerita benda-benda dalam seluar, benda dalam kain, dalam kelambu, jadi apa? Tak, ni teguran buat saya. Kadang ada orang bila dia bercakap, audiens ketawa lebih-lebih, dia naik share. Faham naik share? Bang. Apa tajuk kita? Dah apa tajuk kita? Kau dah cerita, dah keluar, masuk dalam selimut dah semua. Apa tajuk? Apa tajuk malam tu? Persiapan ke alam barzah. Macam tak kena masuk dalam selimut semua alam barzah punya cerita. Jangan melampau. Jangan melampau. Sebab tu saya ingat kadang-kadang kalau penganjur-penganjur majlis ilmu ni bagi homework sikit lah kat ustaz-ustaz ni, patutnya bagi tajuk sikit. Jangan apa tajuk malam ni? Alah ustaz, bantai je lah. Itu yang keluar bantai dengan selimut tu. Jangan main bantai, bagi tajuk sikit senang. Bagi khusus terarah perbincangan tu. Tidak ulang benda tu. Buat kelakar yang tak mendatangkan satu poin yang boleh diambil manfaat. Tu ingat. Sebab itu Islam tidak melarang kita nak berhibur, bergurau senda, tapi ianya jangan sampai melampau. Penyakit umat dulu terlalu berseronok melampau sangat. Satu hari seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Hanzalah. Hanzalah ini salah seorang sahabat Nabi yang dia ini bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar pun tanya dia, wahai Hanzalah, apa kabar kamu? How are you? Apa khabar kamu? Kata Hanzalah sudah munafik. Aku dah munafik dah. Tiba dia mengaku dia tu munafik. Terkejut Sayyidina Abu Bakar. Apa pasal kau cakap kau munafik pula? Kata Hanzalah, mana taknya aku ni bila duduk di sisi Nabi baik, elok, soleh, juru, taatlah duduk depan Nabi, duduk dalam majlis Nabi bagus, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli subhanallah, masya-Allah, lebih kurang gitulah kan. Tapi bila balik jumpa ahli keluarga, anak cucu, anak menantu, dia jadi seronok oleh macam sikit. Dia tak perangai itu tak serupa macam duduk di sisi Nabi. Aku ni bermuka-muka dengan Nabi dalam masjid, balik rumah dengan anak cucu ya mungkin Tok Ki dengan cucu Tok Wan, opah dengan cucu, takkanlah nak bersiriah pula kan, mesti berubah kan, jadi boy puasa 5, jadi Papa Zola, macam tu lah. Jadi Sayyidina Abu Bakar bila dengar kata kau rasa diri kau munafik kerana itu, kalau macam tu aku pun sama juga. Sayyidina Abu Bakar kata aku pun lebih kurang juga. Aku pun dengan Nabi ni tu balik rumah dengan anak bini aku pun jadi lain perangai sikit. Tak boleh jadi macam ni, kita kena rujuk Nabi ni. Adakah kita ni status kita munafik kot ni? Jumpa Nabi, akhirnya semua mengadu, ya Rasul, kami ni macam mana ni, mampak macam munafik. Munafik ni kan luar lain dalam lain. Kami rasa kami dah macam tu dah kot. Apa jawab Nabi SAW? Walladhi nafsi biyadihi illau tadumuna ala ma takununa indi wa fi zikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Apa Nabi kata? Kalaulah kalian ini boleh berperangai sebagaimana kalian duduk di sampingku. Yang duduk di samping Nabi macam mana duduknya? Macam ni lah aku agak lebih kurang duduk senyap. Kadang pakai mah kita pun tak tahu, berzikir ke menguap saya pun tak tahu dengan yang ni menawaitu i'tikaf. Dan macam ni lah pergi mana-mana pun. Maknanya Nabi kata engkau boleh berperangai macam ni, macam duduk dengan aku, pergi mana pun macam ni. Jumpa kawan di Kenuri, pergi IOI shopping mall, Allahumma salli subhanallah, masya-Allah, masya-Allah, astagfirullah. Macam tu manjam. Nabi kata, la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Nescaya malaikat akan bersalam dengan korang. Malaikat akan bersalam dengan korang, tahu? Apa makna malaikat akan bersalam dengan korang? Maknanya korang ni bukan orang. Kau bukan orang lagi dah. Kau ni dah kalau dah malaikat bersalam, maknanya kau tu dah macam malaikat tu. Malaikat ingat geng dia.
Malaikat kan berzikir. Malaikat mana makan minum. Malaikat mana tengok Netflix. Tak tengok orang jual periuk, jual mop di TV tu dah. Jadi kita pun, oh ini malaikat nampak gaya ni. Musalam lah, orang tenang. Jadi Nabi pesan. Nabi kata, ya Hanzalah, wahai Hanzalah, sa'ata wa sa'ata thalatha marat. Nabi mengulang beberapa kali kalimah sa'ata wa sa'ata. Sa'ata wa sa'ata. Apa maknanya? Wahai Hanzalah, sekali sekala. Sekali sekala. 3 kali Nabi ulang sekali sekala. Apa makna sekali sekala? Ada masa, ya, engkau duduk, zikir, serius, fikir akhirat, kiamat apa nak jadi, persiapan menuju alam barzah. Tapi janganlah sepanjang hidup kau macam tu saja. Orang sembang seronok, esok cucu ajak pergi apa tu mandi sungai, dah kita semua akan mati. Jomlah berniaga, tak payah tu semua dunia. Kau jadi apa ni? Pelik ingat, baik meninggal. Hidup duk mati, janganlah macam tu, relax. Why so serious? Jangan serius sangat, relax. Kami ni pun ustaz-ustaz pun sering menerima ayat-ayat macam tu. Padahal kami pun ustaz-ustaz pun as a human being, human being, manusia biasa, ordinary person, manusia orang makhluk biasa juga. Kami pun ustaz-ustaz ni pun macam tak boleh nak jadi lain sikit pada orang kan. Macam kadang-kadang bawa anak-anak pergi ke pantai pakai t-shirt, seluar track, tengah duk main pasir dengan anak-anak. Ada kadang makcik tu lalu, ustaz pun mandi pantai. Yalah, ustaz ni kan tempatnya masjid, yang i'tikaf, umrah, haji. Macam pantai tu dah macam bid'ah sungguh rasa. Dengan tak berkopiah pula. Ustaz ni pelik tak pakai kopiah pula. Payah. Kan? Lepas tu kalau ustaz main golf pula lagi ya, pakai topi tu pula. Ustaz ni macam Firaun tengok. La ilaha illallah, kau dah kenapa? Payah. Kami ustaz-ustaz ni payah betul. Tak boleh buat apa. Lepas tu kalau dulu ada pesta durian, makan durian, kita pun join sekali. Tengah tangan berkuning-kuning tu, orang tegur, ustaz nak, ustaz pun makan durian. Apa masalah kau? Yalah, ustaz kan makannya habatus sauda, minyak zaitun, buah kurma. Tekohlah buah kurma tu sampai meninggal. Tak boleh nak kismeh. Itu je lah buah durian tak boleh makan kami ni. Janganlah macam tu, kami pun manusia biasa. Ada anak, isteri, keluarga, sama macam tuan-tuan, sama saja. Tapi Nabi kata sa'atan wa sa'atan, sekali sekala. Saya ceramah pun di sini je, balik rumah tak ceramah dah. Takkanlah isteri buka pintu, abang, Allah berfirman, lu tak habis lagi. Sudahlah, relax lah. Sudah. Ada masanya. Itu. Jadi Islam agama yang sangat dinamik, meraihkan kehendak hati yang nakkan hiburan. Cuma yang salahnya adalah terlalu melampau bersukaria. Over sangat. Tengok rancangan lawak pun kadang saya tak tahulah sekarang ni jadi rancangan lawak saja memanjang. Kadang kalau nak pilih DJ radio pun kena pandai buat kelakar tu. Gelak sampai 12 harakat. Kita pun tak tahu apa kelakar. Hei Allah, tak tahu dah kalau dulu DJ dulu pandai berpantun pantun, gurindam, syok. Buat kelakar tu pula, jadi tak apalah, mungkin zaman dah berubah agaknya generasi itu kan. Tak apalah. Itu yang pertama, Yang kedua Nabi SAW sebut iaitu penyakit umat dulu-dulu yang akan kembali menimpa umat akhir zaman adalah, yang keduanya adalah wal bataru. Apa makna wal bataru atau wal batar? Iaitu keterlaluan sangat bermewah-mewahan. Terlalu nak bermewah-mewah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Islam tak melarang umat dia untuk nak menjadi kaya. Mengumpul kekayaan harta itu tak salah. Sehingga kan Nabi SAW pernah menyebutkan, ni'mal mal lirrajulis salih. Nabi kata sebagus-bagus harta itu adalah
harta yang berada pada tangan orang soleh. Jadi kalau orang soleh ni di tangan dia ada harta, dengan harta-harta tu jadi soleh, disalurkan zakat, wakaf, infak, tolong orang, bantuan banjir lah, anak yatim lah, rumah terbakar lah apa. Pasal dia kaya kan, dan dia pula soleh, itu paling bagus. Yang jadi masalah sekarang, dia ni dah lah kaya, keterlaluan bermewah-mewahan, sampai hartanya itu bukan membawa dia dekat pada Allah, hanyut dengan keduniaan sampai musnah kehidupan. Ada. Sebab itu dalam sejarah, malah dalam Quran sendiri pun Allah Ta'ala merekodkan ada manusia yang dia punya kekayaan dia dahsyat sungguh, luar biasa, iaitu namanya Qarun. Qarun ni kaya tak kaya, dia sampai orang kita kalau korek tanah tu, kalau jumpa harta orang cakap ni harta karun. Pada Qarun tu di Mesir, dia korek, dia rauk Pahang, dia kata harta karun. Mana Qarun datang Pahang pula kan, contohlah. Qarun ni kaya sungguh. Allah cerita kekayaan Qarun ni, dia ada banyak gudang. Dulu tak ada bank, jadi harta semua disimpan dalam gudang. Gudang tu ada kunci, kunci tu besar orang, kunci besar orang. Jadi bayangkanlah gudang besar mana. Kunci nak buka gudang tu besar orang. Nak bawa tu pun beberapa orang pikul kunci. Tak mainlah buah dalam poket, macam mana koyak besar orang. Kaya sungguhlah, kekayaan dia luar biasa. Tetapi kekayaannya itu tak mendekatkan dia kepada Allah. Keterlaluan bermewah dia sehingga Allah menyebutkan satu perangai yang Tuhan cukup menyampah dengan Qarun ni adalah fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun keluar di tengah-tengah kaumnya dengan memakai perhiasannya, mempamerkan perhiasannya. Apa? Melaram. Melaram, menunjuk, show off, menunjuk jenis kereta mewah tak mewah lah apa. Allah, tuan-tuan, waktu akhir-akhir zaman ni banyaklah puak-puak macam tu. Saya tak ada masalah adik-adik, anak-anak kita sekarang yang YouTuber, gamers, yalah, belajar tak tinggi sangat mana pun, tak, kadang diploma pun tak ada, tapi disebabkan dia berjaya buat konten-konten yang menarik, akhirnya pendapatan dia ratus ribu. Dia beli kereta tu macam beli kacang lah, macam beli kacang rebus kat R&R, macam tu dia beli. Cash pula tu kadang ada yang beli. Kaya sangat, kaya amat. Tak apalah dek, rezeki kau macam tu, dapat banyak harta, duit banyak, beli macam tu lah. Tapi tak payahlah kau nak menunjuk ke orang. Kaya sangat, dihempuk je kereta. Nak bagi tahu kata, hari ni hempuk, hancur jahanam, aku beli kereta lain lah. Tak apalah, tuan-tuan tak ikuti TikTok sangat. Nak cerita lebih pun tak faham, tak apalah. Pak Haji ni kan ada TikTok juga ni ya, baru tahu perkembangan anak muda semasa. Tapi payah pula Pak Haji masuk TikTok dengan kita. Dengan kita hanyut nanti, payah pula kan. Mewah melampau sangat. Tunjuk baju itu ini. Jadi apa? Nak tunjuk ke orang jadi apa? Rak kasut sampai 16. Masuk Facebook, masuk YouTube. Kau tak takut lah penjenayah duk menengok siang malam? Kaya sangat. Lepas tu dah kena colek, kena rompak, padan muka baru tahu. Dia tunjuk sangat kekayaan pasal apa? Keterlaluan sangat dak bermewah-mewah ni. Tahu tak? Menunjuk-nunjukkan kekayaan itu adalah perangai Qarun. Qarun jenis macam tu. Dia nak menunjuk kekayaan. Wallahualam lah. Kadang saya tengok orang betul-betul kaya, dia tak sibuk nak tunjuk kekayaan. Orang yang tahu. Dia tak bagi tahu pun. Orang yang tahu. Agak hidup tak pernah kaya kan, sekali-sekala dapat jadi kaya sekali, nak menunjuk selalu kat orang. Dan yang menyebabkan Allah Ta'ala marah sangat dengan Qarun ni, bukan setakat dia menunjukkan kekayaan, akan tetapi sampai masyarakat di zaman dia itu, qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Sampai orang-orang masyarakat di zaman Qarun tu kata, bertuahnya kalau jadi macam Qarun. Untunglah jadi macam Qarun. Sampai orang cakap yang untung bukannya yang datang masjid, yang semayang siang malam ni tak apa untung. Yang untung tu macam Qarun tu, harta liklak, bling-bling. Engkau ada. Macam tu lah ayat dia lebih kurang kalau orang zaman tu bersembang. Sampai dia orang kata, innahu lazu hazzin azim. Sesungguhnya
Qarun, orang yang beruntung. Tu yang Allah marah sangat. Kau kaya, tapi kaya engkau membuatkan orang rasa kekayaan harta itu adalah segala-galanya. Tak boleh macam tu, bermewah melampau sangat. Sebab itu yang bagusnya adalah biarlah kekayaan kita ini membawa dekat pada Allah. Saya pun ada kadang, tak adalah ramai sangat, tapi adalah kenalan-kenalan kita. Dia punya kaya dia dahsyat sungguh. Kadang kita dengar pun sakit kepala. Kaya dia tu lama tak jumpa. Datuk apa khabar, sihat? Datuk ni duduk mana sebenarnya? Datuk duduk mana sebenarnya? Rumah yang mana Ustaz? Rumah yang mana? Dia tanya kita balik. Kita tanya dia, Datuk duduk di mana? Dia tanya saya, yalah, rumah yang mana Ustaz? Sebab rumah dia ada 8. Baru ni dia renovate 5 juta. Reno tau. Reno saja 5 juta. Salah satu daripada 8 rumah. Tak cirit dah dengar. Saya salah tanya ke dia salah dengar? Kaya sangat lah. Tu kalau tumpang tandas rumah dia lagi menyesal. Tumpang tandas tu silalah. Banyaknya button dekat tandas dia. Banyak sungguh button. Kita dah buang dah ni. Patut nak tekan yang mana? Rupa ada button satu ni, air tu tembak atas. Tekan button ni tengah, mu tembak bawah sikit. Oh gitu pula. Silap tekan tu dah tembak tu, oi, tersular punggung tu. Tembak sampai ke dalam perut tu. Asyik lah, kaya sangat lah. Dia pakai macam tu kan. Asyik lah, kata kaya sungguh lah. Lah tanya tandas biasa ada, pakai pek biasa. Kita orang kampung. Kaya sangat tuan-tuan. Kita kadang tu, ya Allah, ada siapa tu hari tu? Ada seorang tu orang kaya juga. Dia menginap di satu hotel, satu malam 16,000. Hei, hotel apa? Satu malam 16,000 dia menginap. Kita ni, ya Allah, tak berasa lah macam tu. Dapat oyo hotel pun cukup dah. Tu pun orang belanja. Tu pun buruh gigi buat balik. Dah buruh gigi tu free. Dengan buruh gigi buat gigi pun balik. Sabun-sabun pun ambil. Tawal pun nak buat balik kalau ikut. Sereka muncul lekat ke dinding. Tak boleh ambil. Ya Allah, kayanya pokok ni. Tapi itulah kan tuan-tuan kan. Islam tak melarang nak jadi kaya, tapi yang saya cerita tadi tu yang kaya-kaya dia orang tu semua bukan orang lain sangat. Dia orang itulah orang yang paling banyak menyumbang untuk pembinaan rumah-rumah Allah. Kapek-kapek tu kadang masjid 2 tingkat, dua tingkat punya kapek semua dia sponsor. Oh, kadang tu kapek masa macam baru dia tukar lagi. Duit banyak sangat. Mikrofon, sound, masalah semua dia tukar semua. Ada satu masjid tu dia sponsor mikrofon. Dulu masjid tu mikrofon masalah sikit. Asal sujud yang namanya tu Allah. Jadi tahu kan tuan-tuan tahu tak, mikrofon ni kalau tak kena ejah, maklumlah mic ni dia tak boleh banyak tangan. Mic tu imam pulas sekali, mic tu Bilal mic tu siap meletup orang tua ni, tak boleh. Dia banyak sangat, tak boleh banyak tangan. Mari dia sponsor. Oh, sedap bunyi mikrofon dia punya, sedap, batuk pun merdu. Tu macam Jamaah Abdillah punya lagu, batuk pun merdu. Bayangkan kalau baca Fatihah. Dia kaya, dia salur ke rumah Allah. Tu okey macam tu, kaya yang bermanfaat. Kita boleh tumpang kekayaan macam tu. Ini keterlaluan mewah tapi hidup kedekut, tak pernah nak menyumbang ke jalan Allah. Sebab itu Ibnu Qudamah menyebutkan salah satu daripada tahap-tahap manusia kedekut adalah kedekut terhadap apa? Kedekut terhadap pertama agama Allah. Orang mari mohon sumbangan, Assalamualaikum, minta memang dia tak bagi dah. Lagi apa? Kedekut terhadap tetamu. Tuan-tuan pernah kot jadi tetamu kepada tuan rumah yang memang mimpi nak merasa air rumah dia. Kita duduk menyembang kat sejam lah, apa pun tak hidang. Puas bagi petanda, tak faham. Buat batuk lah apa. Dia pun, yalah sekarang ni musim panas, dia kata kemarau. Banyak batuk. Saya pun malam-malam minum air sejuk. Tak faham lagi orang tua ni. Dia memang ada tuan rumah macam tu. Dia tak faham bahasa lah, susah. Rezeki lah siapa dapat tuan rumah macam tu.
Dia kedekut terhadap tetamu, nak goreng kepala ekor, kepala kosong, tak ada. Mimpi yang arah air kawin tak dapat. Tak dapat mimpi. Ada orang macam tu, duit harta banyak tapi kedekut melampau sangat. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyakit umat dulu-dulu kembali akan menimpa umat akhir zaman adalah, kata Nabi SAW, wattakasuru. Apa makna wattakasuru? Iaitu dia terlalu sibuk sangat menghimpun harta sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin dia sibuk untuk nak menghimpun, nak mengumpul harta. Baik itu dalam Quran, Allah Ta'ala juga menyebut dalam satu ayat, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan kamu dalam at-takasur. At-takasur itu datang daripada perkataan kasirun. Kasirun maknanya banyak. Takasur memperbanyakkan. Dia ada orang harta tu dah banyak dah. Nak lagi mau, more and the more. Dia nak lagi sampai orang yang keliling-keliling dia kata, engkau ni yang sedia ada pun makan tak habis. Yang sedia ada makan pun tak habis, yang pun nak lagi kenapa? Dia memang ada orang macam tu. Dan memang ini tak dinafikan. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan bahawa memang manusia ini kecintaannya terhadap harta itu tak dapat nak dipisahkan. Ada orang sampai dah nazak ambang maut, sakaratul maut, mata tu dah putih dah, cungak-cungak dan apa, duk macam tu orang. Tiba mari seorang sebut, kata tanah depan tu, kata kerajaan nak ambil buat hospital. Kena tu tanah, dia boleh tanya tanah yang mana lagi. Dah nak mati dah tu, boleh tanya lagi tanah yang mana. Pokok ada bahagian. Dah sibuk tu, orang sampai nak mati pun nak harta lagi kan. Sibuk berebut nakkan harta, bukan banyak mana pun. Tapi dia nak juga, dia ada orang memang keterlaluan nak sangat. Sebab itu kita berdoa kepada Allah, jangan adalah kita ke dalam keturunannya nak cucu ke yang jadi jenis macam ni, keterlaluan nak mengumpul harta. Sebab itu para ulama menyebutkan apa tanda-tanda manusia ini dia terlalu sibuk sangat nak mengumpul harta. Ada 3 tanda. Ni kita buat muhasabah lah ya. 3 tanda orang terlalu sibuk nak mengumpul harta. Pertama, orang yang terlalu sibuk sangat nak mengumpul harta, tanda dia apa? Dia tak pedulilah semayang pukul berapa dia tak peduli langsung. Dia tak peduli. Ya, ada orang macam tu. Semayang asar lagi 3 minit nak maghrib. Kelang kabut mayang. Dia kelang kabut tengok langit. Okey lagi ni, tak maghrib dia ikut. Okey lagi ikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu akbar. Bang maghrib. Mujur sempat. Jenis hujung-hujung. Ni hujung-hujung. Yalah, kadang kita buat bahan muhasabah bersama tuan-tuan. Dia tak peduli dah solatnya, waktunya pukul apa, dia tak peduli. Satu. Yang keduanya, dah, okey. Kita laluan azan Isyak dan jangan ke mana-mana, kembali selepas insya-Allah. Sekalian. Tadi kita sebut antara 3 tanda manusia yang sibuk sangat, keterlaluan sibuk nak mengumpul harta dunia. Apa? Pertama, iaitu dia tidak mempedulikan soal, maknanya kalau waktu solat tu dia tak peduli dah, bila semayang tak ada, dia tak peduli. Janji yang dia tahu, apa yang dia kejar dia dapat. Satu. Yang kedua, terlalu berkira sangat dalam ibadah. Dia terlalu sangat berkira dalam ibadah. Nak duduk lebih masa sikit untuk nak berzikir wirid panjang sikit, tak ada. Sibuk kelang kabut manjang. Dan kalau dia rasa macam duduk-duduk macam ni antara maghrib dan isyak duduk dengar macam ni, dia kata, ini kalau aku buka kedai, berapa banyak dah untung aku dapat, duduk congok macam ni, entah apa dapat tak tahu. Itu tanda orang sibuk dengan dunia. Dia anggap duduk-duduk macam ni tak ada apa yang dapat. Yalah, time is money. Masa itu duit kan. Jadi pada dia tak nak benda-benda yang tak ada nilai keuntungan untuk dia, maka dia rasa benda ni tak berfaedah untuk dia duduk. Itu tanda tau, itu tanda orang yang dia ni sibuk sangatlah dengan dunia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tanda orang sibuk, keterlaluan sibuk dengan dunia adalah dia tak mempedulikan soal syariat terhadap keluarga dia. Isteri, anak perempuan bertudung, tutup aurat, tak peduli langsung.
Ayat hujung senang dia cakap, apalah satu nanti dapatlah hidayah tu, petunjuk Tuhan tu dapatlah. Benda tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Paksa kan monyok tak masak pula nanti. Payah pula kita. Alah biarlah. Dia tak peduli benda tu semua. Tapi kalau hal berkait dengan soal pencarian harta dia semua, itu penting bagi dia. Bab syariat ni, alah biarlah. Budak sekarang kan marah lebih-lebih lari pula budak sekarang ni. Dia macam tu. Padahal seorang bapa, suami yang bertanggungjawab terhadap keluarga, itu semua adalah tanggungjawab dia tu, yang akan kelak akan ditanya di akhirat nanti. Summalatus alunna yauma izin anin naim. Nikmat pasangan, nikmat anak, Allah akan tanya akhirat nanti. Bukan sonok-sonok macam tu saja. Itu 3 tanda. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang ketiga, menghimpun harta sebanyak mungkin melampau sangat. Itu yang 3. Yang keempat adalah Nabi SAW menyebutkan umat dulu punya penyakit yang akan kembali semula akan menjadi penyakit umat pada hari ini adalah watanajushu fid dunya. Watanajushu fid dunya, iaitu dia ini tipu menipu dalam nak merebut harta keduniaan. Tipu menipu dalam nak merebut harta keduniaan. Maknanya dia nak memperoleh harta tu dengan jalan menipu, dengan jalan tipu. Banyak kan berlaku di akhir zaman ni, scam. Yang buat tu kadang tu taklah, kalau cerita orang bukan Islam tu cerita lain lah. Tak, ni orang Islam sendiri yang buat tu. Duk telefon mengena orang tu orang Islam tu kadang yang ada macam tu perangai tu. Tipu menipu dalam nak meraih harta dunia. Padahal Tuhan sebut la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah kata jangan kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, jalan haram, jalan salah. Jangan. Allah larang dah tipu orang. Tapi saya pun tak tahu lah nak cakap macam mana. Kadang yang menipu ni kan orang biasa-biasa, kepiah atas kepala. Patutlah Piramli buat skrip dalam cerita Doremi tu, yang masa siapa tu dia makan minum tak nak bayar, lepas tu dia orang kata apa, takkanlah Pak Lebay menipu. Dia memang gurau dan cerita tu Piramli tu macam gurau kan, takkanlah Pak Lebay menipu. Bagi saya yang tiap-tiap hari pakai lebay ni, saya terasa ayat tu, takkan Pak Lebay menipu. Maknanya orang pakai kopiah ni ada satu persepsi orang bahawa ini orang baik. Maka akhirnya wujud golongan yang exploit lebay sebagai jalan untuk nak menipu orang, mengaburi ataupun nak memperdayakan orang dengan bermodalkan lebay, kopiah, janggut dan mulut yang penuh semut. Tahu mulut penuh semut, mulut manis. Masya Allah, subhanallah, bismillah, masya Allah. Kita pun tak kalau dia menipu mulut berzikir siang malam. Oh jangan. Kadang hak tu lah lagi tanduk. Dia punya tanduk ekor panjang puak-puak tu orang. Tipu orang umrah, saya tak faham tu lah. Tipu umrah tu, package umrah dah lah harga 3,000, umrah apa 3,000. Lepas tu duduk melepek di hotel kat seminggu. Ustaz, kami nak pergi umrah bukan ada hotel. Nanti dulu, kita dalam Arab Saudi kan dia ada masalah sikit. Apa kau tipu orang? Yang tipu tu lebay atas kepala. Dan yang lebih memalukan lagi tu, orang panggil ustaz tu yang menipu tu. Akhir zaman tipu menipu ni dia tak kira dah siapa lagi dah. Nego pun Allah. Produk-produk pun menipu pun banyak. Tuan-tuan tahu tak? Saya kadang bila kita tengok keadaan situasi macam ni, teringat ayat Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita macam mana Nabi Adam alaihi salam dengan Hawa akhirnya tergelincir. Jangan guna istilah dihalau ya. Nabi Adam Hawa bukan dihalau dari syurga, bukan. Kita sebut tergelincir, keluar daripada nikmat syurga. Kadang kita jangan salah faham pula, apa Nabi Adam ni senang sangat terpedaya dengan iblis. Takkanlah aduh, Nabi kan, macam mana boleh dengan iblis pun kalah. Kau jangan sembang lebih sangat, subuh pun pukul 9.
Lepas tu dia kata Nabi Adam, apalah lemah sangat, takkanlah tak ada mukjizat ke apa. Banyak bunyi kau sirah tak baca, tahu nak mengutuk Nabi pula tu. Ada. Tuan-tuan, Nabi Adam dan Hawa ni, dua insan mulia ini bukan senang nak diperdaya. Tapi disebabkan kelicikan iblis tu dahsyat sungguh. Apa? Dua bentuk liciknya iblis yang hari ni berapa ramai orang gunakan modal tu. Jadi malam ni saya sebutlah benda tu ya. Modus operandi, modus operandi. Dua taktik lah. Dua muslihat paling dahsyat iblis guna untuk akhirnya Nabi Adam dan Hawa pun termakan lah akhirnya. Apa? Pertama, wa qasamahuma, Adam, Hawa, aku bersumpah wallahi, dia kata. Kan dia pujuk Nabi Adam dengan Hawa makan buah larangan. Sebab Adam, kau kalau makan, kau akan kekal dalam syurga dan takkan tergelincir. Kau tak akan disingkirkan. Berapa kali pemilihan pun, berapa penggal pun, kau tak akan tersingkir. Kau akan maintain saja. Faham tak ni? Tak faham saya ulang balik. Okey, faham Okey. Dan Hawa, Cik Hawa, nak beritahu ya. Takkan maknanya apa? Kekal apa? Kekal muda, cantik, jelita. Dia manusia ni bab kekal ni dia lemah sebenarnya. Sebab tu hari ni banyak orang buat iklan semua guna kekal. Anda ingin kekal cantik, langsing dan rupawan seperti umur 16 tahun walaupun 61? Dapatkan kekal. Bagi orang lelaki cantik, handsome tu dia tak apa sangat. Dia kekuasaan tu dia nak berkuasa, kekal berkuasa. Iblis dia tahu manusia ni lemah di mana, dia tahu. Jadi modus operandi dia, macam mana aku nak bagi Adam dan Hawa ni makan. Dia cakap tu dulu, karena nanti kau akan kekal dalam syurga, engkau pula kekal cantik, manis, comel, begitulah. Tak jadi, tak jalan. Nabi Adam Hawa ni tipu ni, kau ni mana-mana gitu. Dia tak makan lagi. Wa qasamahuma wallahi, yang aku cakap tu demi Allah. Habis. Dia pakai nama Allah, habis. Sebab Nabi Adam orang baik mesti fikir takkan ada orang berani bersumpah-sumpah nama Allah ni. Takkan tuan-tuan faham tak apa saya cakap ni? Tuan-tuan jangan pelik tau kalau ada orang berani bersumpah. Walaupun dia macam mana saya nak cakap, banyak sangat kamera ni kan? Macam itulah labu. Dia ada orang dia berani berwallahi, faham? Dia berani bersumpah atas nama Allah walaupun dia jahat sebenarnya, walaupun dia tipu sebenarnya, dia berani. Dia berani. Bahaya yang dia buat tu benda tak betul, tapi dia berani. Maka kita nak bagi tahu, iblis dah lama buat. Puak-puak tu baru je buat. Iblis dah lama buat. Maka akhirnya Nabi Adam pun termakan. Dia pakai nama Allah kot. Macam tuan-tuan, hajar ini bagus, ini beli, bismillah. Yo, kau Pak Arab ni, Masya Allah, ini bismillah, ini Mekah, Masya Allah, Malaysia bagus, Masya Allah, bismillah. Lemah kita main bismillah, Masya Allah, wallahi pula tu. Tapi sebab tu orang Arab ni wallahi dia tak boleh pakai. Wallahi dia wallahi tu senantiasa di mulut, tak boleh pakai ingat wallahi dia kan. Habis hajar beli anak punya ayam. Apa pasal ente punya ayam? Ini ayam bagus, siang malam dengar Quran 30 juzuk. Kita pasang itu kaset Quran siang malam, ayam ni semua dengar Quran. Daging lembut macam Quran, lembut hati, lembut daging.
Kita pula dengar kata ayam dengar Quran. Oh, ini mesti bagus ni. Ni ayam mesti daging dia. buat kenduri malam Jumaat. Ayam ni bagus ni. Apa masalah kau makcik? Quran tu turun untuk orang, bukannya ayam. Tapi orang kalau dah pakai nama Allah, nama Islam, lebay, Masya Allah, Bismillah, Quran, habis. Dapatkan produk terbaru kami, air yang boleh melembutkan hati anak muda hafal Quran. Apa produk? Ini air, namanya air sarang tebuan. Yang itu tebuan gigit 7 orang budak tahfiz. Apa panjang sangat kau punya brand ni? Apa? Air sarang tebuan, yang tebuan tu gigit 7 orang budak tahfiz. Jadi apa air sarang tebuan kau jadi apa ni? Pelik-pelik sangat. Tak, ni saya nak bagi faham bahawa tipu menipu dalam hal keduniaan demi meraih fulus. Faham? Fulus. Apa jalan sekalipun. Lebay pun lebay lah, pakailah. Janggut pun janggut sikit lah. Janji orang percaya kita punya barang jalan. Itu saja. Dan lagi sedapnya lagi, dia bukan setakat dia kata waqasamahuma, aku bersumpah wallahi, malah di hujung ayat tu dia kata apa? Inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku adalah di kalangan nasihin. Apa makna nasihin? Nasihat, nasihin. Apa nasihin? Penasihat 20%. Piramli ni memang kaji lah, saya ingat. Dia memang kaji lah. Iblis cakap, dia pakai ayat pertama, dia wallahi. Macam tak jalan dia orang ni, macam ragu-ragu lagi ya. Dengar ni, aku bukan apa. Aku sekadar nak menasihat. Kalau dari sudut seniority, senior, Adam ke Iblis dulu? Siapa? Cakap orang lama. Mesti boleh pakai. Dah, aku nak apa? Aku nak nasihat. Aku dah lama, aku dengan kau, aku dulu kan. So aku nak menasihat saja. Aku just nak nasihat saja. Ayat-ayat macam tu pernah tak kita kedengaran dalam masyarakat? Aku bukan apa, kita kawan dah lama. Sebagai kawan aku tak boleh tengok kawan aku macam ni punya monyok, muka termenung macam ni. Dah, bini kau tinggal je. Kau cari perempuan lain. Kau cari perempuan lain. Kau cari je perempuan lain. Banyak lagi handsome macam ni pula kan. Biar handsome. Biar handsome. Janji setia. Janji apa? Tak tahulah, biar handsome janji beriman kan. Okeylah. Tapi aku nasihatkan saja, terpulanglah. Apa kawan punya nasihat macam tu? Nasihat beracun. Suruh cerai pula bini tu elok-elok. Ada tak macam tu? Tak, aku nasihatkan saja. Kau tinggal je bini kau tu. Nampak tak? Dia kata dia nasihat. Nasihat apa macam tu? Tu punah sihat. Bukan penasihat kan? Betul tak? Punah sihat. Oh ya Allah. Waktu kita berdoa pada Allah lah. Bersempena hari Malaysia ni pun kan. Kita dan semua pemimpin-pemimpin yang ada, mereka dikelilingi oleh penasihat yang baik-baik, yang soleh, yang takutkan Allah. Sebab impaknya semua kita. Itu ingat tu. Doa pada Allah ni. Itu kena ingat. Sebab itu habis tuan-tuan. Dia menasihat je habis, rosak habis semua macam-macam jadi. Sebab itu bukan tu saja. Malah Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan kita bahawa ada manusia yang dia bukan sekadar dia mengambil harta dengan jalan yang haram, pandai pula dia dalam ambil duit tu dengan jalan haram, tipu orang, scam orang, aniaya orang, khianat orang. Pandai pula dia dengan duit-duit haram tu dia buat apa? Duit-duit haram tu dia buat apa? Yang menyebabkan akhirnya dia rasa yang dia buat tu tak salah. Yang dia buat tu tak salah. Apa dia buat? Tuan-tuan, kita ni tak adalah banyak sangat pengalaman, tapi adalah bersembang dengan kawan-kawan SPRM ni. Dia kata, Ustaz tahu tak, puak-puak ni yang dia orang tak sesuai lah ayat tu, tapi nak bagi faham kan, istiqomah dengan rasuah tu apa sebab? Istiqomah. Konsisten lah istiqomah, macam ibadat pula kan. Dia konsisten dengan rasuah, duit-duit, jenayah kolar putih ni semua. Pasal apa? Pasal apa? Sebab mereka punya pemahaman adalah dia walaupun dia dapat duit haram, tapi hujungnya nanti dia akan bersedekah.
Buatlah pertubuhan-pertubuhan tertentu. Kan memang haram tapi guna untuk jalan kebaikan. Dalam agama memang ada ke cara macam tu? Jalan haram, jalan menipu tapi guna untuk kebaikan. Ada. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata, man jama'a malan haraman summa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu alai. Nabi kata, siapa yang mengumpul harta dengan jalan haram, harta-harta haram-haram ni semua, kemudian summa tasaddaqa bihi, dan kemudian dia bersedekah dengan harta tersebut, tak ada harta padanya, malah berdosa lagi. Tak boleh. Duit haram mana boleh buat sedekah? Kena pulangkan balik pada empunya yang kita tipu tu, pulang balik. Ataupun satu lagi apa? Bagi ke Baitul Mal. Itu je lah. Mana boleh bersedekah pula. Ataupun ada orang kata, tak apa Ustaz, kami dapat duit haram pun, tapi kami gunakan dia untuk menghubung silaturahim. Kami buat family day, booking resort, main tarik tali, family, tiup tepung dalam apa, tiup belon semua. Okey kot Ustaz, tak apa kan, menghubung silaturahim boleh kot. Siapa cakap boleh? Nabi sendiri sebut dalam hadis, Nabi kata, man iktasaba malan min ma'samin fa wasala bihi rahimahu aw tasaddaqa bihi. Nabi kata, siapa yang mengumpul harta daripada jalan yang berdosa, jalan haram, dan dia gunakan untuk hubung silaturahim, atau dia infakkan di jalan Allah sekalipun, tetap dilempar ke dalam api neraka. So bukan jalan dia dengan itu. Duit-duit haram ni buat sedekah apa? Dipanggil apa? Cuci duit apa? Nak cuci duit apa? Tak ada. Mana ada macam tu? Curi duit orang betul pergi bersedekah. Apa cerita jadi panggil macam ni? Tapi itulah yang realiti berlaku di akhir zaman. Memang wujud keadaan seperti itu. Yalah tuan-tuan kan, sebab tu ni buat ingatan kita bersama lah. Kerana kita boleh cakap dengan orang kan, setiap orang ni dia ada ujian masing-masing. Nak cakap lebih-lebih pun kita buat peringatan diri je lah. Ada orang kadang kita tengok kes-kes orang kena tangkap, itu kantoi kan, kita cakap kan, apalah dengan duit pun kelabu, apalah. Yalah, orang tu kelabu dengan duit, engkau dengan perempuan. Setiap orang ada bahagiannya, faham? Setiap orang ada ujiannya. Sebab itu tak boleh kata ke orang, tengok, insaf sudah, tak payahlah, apalah dengan perempuan pun kalah. Kau belum kena lagi. Kau bukan perempuan, nasi ayam pun kau kalah. Nasi ayam pun kalah, rasuah tu je pun. Nasi ayam pun kalah. Rokok pun ada, rasuah rokok cukup dah ada. Kalah. Macam kami ni, ustaz-ustaz ni kadang duk mengajar, duk ceramah siang malam ni. Kuat dugaan tu. Patutlah dulu Mufti Saudi kan, Mufti Saudi pernah sebut. Dia sendiri cakap, dia kata apa? Dia kata, aku ni kalau ditinggalkan dalam satu bilik bersama dengan harta Baitul Mal dalam satu bilik, dan aku dalam bilik itu, insya-Allah satu sen pun tak hilang, aku jaga. Tapi kalau aku dibiarkan dalam satu bilik bersama dengan seorang perempuan, aku tak jamin apa kesudahan. Yang cakap ni mufti oh, bukan penceramah hak baju kuning ni. Ini cak ayam ya. Mufti sendiri cakap, dia kata aku kalau duduk dengan bilik dengan perempuan, dia tak kata dia buat apa, tapi dia kata dia tak jamin apa kesudahan dia. Harta okey, perempuan, Masya Allah, Masya Allah, takut. Lepas tu kami ni ustaz-ustaz ni risau. Orang kan datang, perempuan-perempuan yang datang masalah suami, duk mengadu kat kita, kita pula bagi semangat, motivasi kat dia. Ustaz boleh tak bimbing saya ke jalan yang lurus? Jalan yang mana? Persiaran kewajipan ke? Jalan mana? Nak ikut duke ke? Nak ikut mana? Lekas ke? Pening kami ni ustaz-ustaz tu. Lepas tu pula macam kami ni duk ceramah kan, ustaz muda pula tu, Allahu Akbar, handsome tu boleh adjust lah. Lepas tu pula daripada jauh kadang, taklah kalau saya macam saya ceramah dengan ibu-ibu opa-opa ni tak apa. Nafsu bukan tak ada, tapi expired lah sikit, kurang lah sikit. Kan? Mari kat kita ustaz, suka benar dengan ceramahnya, 2 jam tak terasa.
Nasilah upah, doakan saya mesti Allah tu Ustaz. Macam tu. Kadang gigi pun tak ada dah. Jadi kita tak berapa sangat lah. Tapi kalau ceramah hanya budak-budak EU, kolej-kolej matrikulasi, hak jenis mari jalan nyengit tu, Ustaz, dia ada current lah. Dia tak salam, mana boleh salam kita, tapi dia lambai tu dia ada current, faham tak? Dia ada current lah. Lepas tu pula kita duk ceramah ni, cerita pasal kubur, tahu kubur, cerita pasal kubur, malaikat, amalan, hisab, semua perempuan-perempuan. Yang perempuan tadi tu dia tengok kita daripada jauh, dia tengok macam ni, tengok kita gaya nak buat suami, tu masalah tu. Kita yang cerita kubur ni rasa lain kan? Rasa keluar, rasa bangkit balik daripada kubur rasa. Lepas tu tolonglah doakan kami ni. Banyak dia ada sekali dulu ceramah di, tak nak sebut lah, banyak pula kamera. Ada seorang Pak Haji tu macam tu lah. Dia kata, Ustaz, anak saya ni dia belajar Jordan, perempuan lah, tapi dia tak temu jodoh lagi lah. Ustaz, ada tak doa-doa apa-apa untuk temu jodohan kita pun? Adalah doa tu kita bagilah, bagi-bagi, tapi dia tak tulis, tak rakam, tak apa. Ini kalau minta betul mesti tulis kan. Okeylah. Tapi Ustaz nak? Ustaz nak. Dia tanya Ustaz nak. Itu. Kalau makan boleh sebarang makan lah, orang cakap. Pelawar anak tuan-tuan, mau tak mau saja tu. Tak payahlah tuan-tuan. Tuan-tuan jadilah tuan-tuan sekarang. Jadi ustaz-ustaz ni pening. Banyak dugaan. Serabut. Masya Allah. Dugaan banyak-banyak. Aduh, ya Allah. Kadang tu yang datang bergambar tu nak dekat-dekat pun ada tu. Kita pesan dah tadi ni, dia yang kuat menangis nisah tadi ni. Ustaz boleh tak gambar dekat sikit? Allahu Akbar. Payahlah, payah sikit kan Ustaz. Duduk dengan Ustaz ni sejuk, dia kata macam rasa dekat syurga tu. Janganlah engkau lagi dekat kan neraka nanti jadinya. Jangan. Nauzubillah min zalik. Baik tuan-tuan, lari tajuk dah kita ni, jauh dah. Anak apa tu? Tipu menipu dalam merebut harta dunia. Yang kelima, Nabi SAW menyebutkan umat-umat dulu punya perangai yang kembali akan menimpa penyakit tersebut pada umat akhir zaman adalah watabaghadu. Apa tabaghadu? Iaitu perangai saling marah memarahi. Benda dah tak boleh nak bawa bincang dah kan? Tu budak-budak sekarang kata apa? Benda boleh bergaduh, buat apa bincang? Macam tu. Memang jadi sungguh dia perangai nak bergaduh, nak marah manjang. Bincang elok apa nak bergaduh ni. Dalam surah Ali Imran Allah Taala sebut antara sifat calon-calon ahli syurga macam kita ni semua, amin. Calon-calon ahli syurga adalah wal kaziminal ghaiz. Apa makna kazim? Apa makna kazim? Kazim ni maknanya orang yang boleh menahan marah. Bukan tak marah bapak marah, tak marah. Dia marah tu ada. Tapi ahli syurga ni marah, tapi dia boleh kontrol dia punya marah. Cool down. Itu ahli syurga punya perangai. Tak marah langsung, pelik. Na'udzubillah lah, kereta kita bawa elok, lampu isyarat ikut, undang-undang ikut. Sekali orang langgar belakang, bam, langgar, marah tak? Walau tahajud tiap-tiap hari pun, dahi bertintet pun, serban 3 ekor tau, 1, 2, banyak ekor cabang pun, marah tak? Marah tetap marah. Dia marah mesti ada. Tak ada, saya tak pernah tengok lah orang kena langgar dia turun-turun, alhamdulillah. Dah lama orang tak langgar. Dah halang langgar kan? Boleh tak sebelah sana pula? Pelik lah. Saya tak apa sihat. Saya rasa boleh test COVID takut dia prolong COVID kan. Dia marah itu normal lah. Marah itu biasa lah. Tapi sampai maki, mencarut, naik cerita kat bapak engkau, itu tak boleh lah. Dia kawal dia punya marah. Kan? Dia kawal dia punya kemarahan tu. Macam kita khususnya pentadbir masjid berhadapan dengan pelbagai ragam watak ahli qaryah dan masyarakat. Masa PKP itu kan, kita bagi tahu dah datang awal Jumaat, azan pertama, lepas tu gate tutup. Dia mempertahankan 1.20 juga datang.
Covid tak Covid 1.20 datang. Jadi pagar tutup. Oh dia marah. Apa ingat masjid bapak punya apa? Macam-macam. Ni semua Dajjal, Freemason, Ya'juj Ma'juj. Allah, AJK kena cop Ya'juj Ma'juj. Allah. Padahal bukannya orang lain, jiran-jiran kat tu. Saling marah memarahi tau. Sampai satu tahap kemuncak, orang masjid pun dah jadi serba salah. Nak tegur kan nanti kena pula, tak tegur nanti jadi payah jadi. Nak marah lebih-lebih pun jiran tu payah tu. Dia pun rajin tak duk hulur bihun ke rumah kita kan. Itu masalah nak pinjam jumper dia ni nak marah nak tegur tak kena pula macam. Tapi kalau semayang tu menyusahkan orang jenis semayang Allah, nak tegur tak tegur. Tang tegur pula dia kata jenis pernah jumpa kan kita nak sebab salah lah nak cakap tak cakap ni. Yang generasi muda cerita lain pula, nak tegur generasi muda. Ada satu masjid tu hari tu, Allah ni dahsyat sangat kes ni. Ada satu masjid tu dia tanam pokok mangga. Dia tanam pokok mangga. Macam saya orang Kedah kan panggil buah pelam lah, pokok pelam. Tapi di Kelantan tak boleh sebut pelam lah, jadi buah lain pula. Jadi dia orang tanam pokok mangga masjid tu lah, dan ada buah keluarlah buah. Mari budak-budak muda pergi ambil. Tok Bilal tu tegur, tapi maklumlah orang 60-an 60 lebih punya umur ni, cara tegur tu maknanya backing lah sikit, garang macam tu lah. Tapi bagi kita alah macam abah-abah sudahlah, tak payahlah ambil hati sangat. Budak-budak tu ambil hati, dia orang ambil hati budak-budak tu. Cerita tak habis di situ. Pagi esok Tok Bilal tu datang awal, buka pagar semua. Budak-budak tu 3 orang yang curi buah pelam tu, sembah Tok Bilal tu dengan minyak, cucuh api, terbakar, menjerit-jerit subuh. 5 suku 5.20 awal datang nak buka kaset tahrim apa tu kan, tarhim apa tu kan, mati. Kita dulu kan, kalau kita marah dengan mana-mana pakcik masjid ni, atau dulu kami panggil gangster surau kan? Dia ada tailong surau ni ada. Dia mata terbeliak. Itu ada. Tapi kita takut pun kita hormat. Budak sekarang jangan didendam, diangkat geng kan? Sekolah pencen tak pencen, kau tunggu pakcik, dia bunuh kan? Padahal bukan dia tak tahu kesudahan dia ke mana kan, apa hukuman dia dapat kan. Marah punya pasal bakar tu sampai mati je. Dahsyat tuan-tuan. Itu kita kadang hari ni di pihak masjid pun serba salah. Kita nak tegur tak tegur kan, tak tegur langsung pun berlarutan pula, tegur pula jadi macam tu pula. Jadi kita cara berhikmah lah. Sebaiknya mari budak yang kecil-kecil ni pula cerita lain pula. Yang kita geram bapak tak datang masjid, anak datang dia biar macam tu geram kadang. Dulu ada satu masjid macam tu, duk report cerita dengan kita. Anak dia bapak tak datang, anak datang, baguslah anak tu datang masjid. Tapi anak dia kacau orang sembahyang, kacau. Tu kita buat had kanak-kanak tu bukannya apa, tak nak ganggu. Pak Haji ni pun sembahyang kadang bukan khusyuk sangat pun. Mari budak tu lagilah tak khusyuk. Pak Haji semua tengah sujud. Bila sujud kan budak-budak ni ada, dia nampak punggung tu cantik, nampak bersusun. Dia buat gendang. Dong lari sebaring. Tepak dia seronok. Dia ingat kawan kot. Bayangkanlah yang tengah sujud tu macam mana. Dia sebenarnya kalau kena tepuk punggung tu bukannya apa, yang dia orang risau bawah sikit tu yang takut tu. Tu orang takut tu kena yang tu senak tuan. Sebab bukannya seluar dalam pakai yang datang masjid ni pun. Allahu Akbar. Jadi macam mana tuan-tuan? Nak marah tak marah? Nak marah bapak pun bapak tak datang. Nak marah anak pun kan nanti kita menghalang generasi muda datang ke masjid. Jadi lu fikirlah sendiri macam tu lah. Memang itu suasananya. Itu saling marah memarahi. Dan yang keenam, Nabi SAW menyebutkan, iaitu watahasudu hatta yakunal baghyu, iaitu saling hasud menghasut, dengki mendengki, sehingga akhirnya berlakulah kezaliman. Tipu dengki mendengki, hasut menghasut,
sampai akhirnya wujud zalim menzalimi di antara satu sama lain. Sebab tu hari ni tuan-tuan sedih ha? Orang baru nak berjaya sikit, baru bisnes nak ada sikit, pak kena sihir. Tak sempat lagi buka cawangan, dah kena dah. Niaga kotiau je pun, kotiau pun ada orang dengki, hantarlah benda-benda santau lah apa, la ilaha illallah. Sian. Memang akhir zaman penyakit umat dulu kembali ada semula. Patutlah Nabi SAW ajar kat kita dalam hidup bermasyarakat, salah satu cara menghalau dengki daripada hati buat apa? Siapa tahu? Cara menghalau dengki daripada hati macam mana? Dia dengki ni benda dengki semua orang ada. Tapi dengki yang dah jadi melampau ni maknanya nak kena halau. Macam mana cara nak halau dengki daripada hati? Macam mana? Nabi sebut dalam hadis, iaitu dengan kita berjumpa dengan orang yang mendapat nikmat, annah tahu, mengucapkan tahniah kepadanya, ucap tahniah kepada dia. Betul tak? Dia sebenarnya ucap tahniah ni khususnya orang yang dia pasal dengki ni biasanya orang yang sama bidang, betul tak? Orang dia dengki ni biasa orang sama bidang, kontraktor, YB, kan, betul tak? Cikgu sama cikgu, peniaga sama peniaga, penceramah tak tahu lagi apa lagi kan, tak betul. Dia mesti dia sama-sama bidang kan, grade 48 sama 48, jusa sama jusa, CEO sama dia mesti ada dengki dia sama bidang. Nak pula orang tu naik dulu pula, dia dengki ya. Maka Nabi ajar kau jumpa orang tu tahniah. Bila tahniah tu, dengki tu sikit sebanyak terhalau dari hati kita, dan sedar bahawa ini semua pinjaman dari Allah. Ini hari rezeki dia, esok lusa rezeki aku pula. Tu je lah. Sebab itu kita kalau jumpa orang dapat nikmat, tahniah. Kawan kita baru naik pangkat, tahniah. Kawan kita dapat kunci masuk rumah baru, tahniah. Kawan kita menikah lagi, nak ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal inna lillahi wa kan, tahniah nak doakan aku pula. Aku ni ambil pahala niatnya setakat ni kan. Itulah dah. Ucap tahniah. Dengan tahniah itu dia dapat sikit sebanyak hati itu tak berapa nak dengki sangat. Kalau tidak bahaya, merosak jiwa sebenarnya. Wallahu alam. Cukup sekadar ini saja dahulu tuan-tuan malam ini. Moga-moga bermanfaat dan insya-Allah kita jadi di kalangan hamba Allah. Makin hari bertambah umur, makin dekat pada Allah, makin sedar diri dan makin ingin membetulkan diri, bukan menyombong diri, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, bersempena dengan sambutan Hari Malaysia ni, ya Allah, kurniakanlah negara kami sebagai negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang baik, mendapat pengampunan dan dilimpahi kasih sayang dan rahmat oleh-Mu ya Allah. Berikanlah hidayah dan petunjuk-Mu buat pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat membawa kami menuju keredha-Mu ya Allah, dan memakmurkan bumi Malaysia tercinta ini. Kurniaan-Mu ya Allah, dengan adilnya, dengan sifat amanah dan juga dengan ketakwaan di hati mereka ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram, kami mohon berlindung padamu ya Allah dari sebarang wabak, bencana, penyakit dan juga perkara-perkara yang boleh memudaratkan kami ya Allah. Hanya Engkaulah ya Allah, Tuhan yang maha menyembuh, Tuhan yang maha menyelamatkan, Tuhan yang maha melindungi hamba-hamba-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.